Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Sebelum ke video kali ni, saya nak tanya korang dah beli dah Choco Jar Viral? So Choco Jar Viral ni dia orang ada 4 perisa. Dia orang ada Oreo, white Oreo yang ni. Lepas tu dia orang ada Milo, pure Milo. Dia orang ada dark chocolate dan juga dia orang ada strawberry. Dan toppingnya korang boleh minta lah nak topping apa. Ada beberapa topping. Dan kita juga ada It's Me Mr. Kudap. It's Me Mr. Kudap ni dia orang ada 3 kudap-kudapan. Dia orang ada dry vegetable yang hijau sana. Dia orang ada dry fruit yang kuning tu. Dan dia orang ada salted egg fish skin yang ini. So fish skin ni dia orang guna Dory Skin. Jadi kalau korang belum dapatkan produk-produk ni, korang boleh pergi ke ruang description dekat bawah dan order dekat sana. Saya ada tinggalkan link Shopee dekat sana. Senang, korang klik je lepas tu pergi beli kat Shopee. Iklan sikit. Dap, Mr. Kudap. Dap. Okey, sesuai dengan tajuk, minggu ni saya nak cerita kat korang tentang The Legend Clown Killer. Sebenarnya cerita ni saya dah terlupa dah janji dengan korang hari tu kan. Sampailah ada yang tanya saya, "Kak, bila nak cerita tentang killer clown tu?" Nasib baik awak tanya. Kalau tak memang saya dah lupa dah cerita. Okay, kisah hidup dia ni memang panjang sangat, panjang gila. Jadi untuk kisah dia je saya akan buat 3 part. So kalau korang ada yang rasa bosan nak dengar cerita ni, korang tunggu je lah cerita-cerita yang lain. Okay? Tak pun, korang pergi je buat kerja korang. Lepas tu korang buka video saya ni kuat-kuat dengan suara je. Dan hari tu saya ada tanya korang kan, nak tukar gelaran korang tu kepada benda lain. So adalah yang suggest anda semua, kamu semua, kamu dan sebagainya. Ada juga lah yang menyokong untuk saya kekalkan. Ialah katanya jadi diri sendiri, tak perlu jadi orang lain. So, saya putuskan untuk kekalkan dengan korang sebab saya rasa kalau saya cakap kamu semua macam terlalu formal. Okey, korang dah sedia? Jom kita mula. Nama penuh dia adalah John Wayne Gacy. Dia dilahirkan pada 17 Mac 1942. Dia ada 3 adik-beradik. Dia adalah satu-satunya anak lelaki dalam keluarga dia. Lagi 2 orang tu perempuan. Ayahnya nama John Stanley Gacy. Ayah dia ni bekerja sebagai seorang juruteknik pembaikan automatik. Yang mana ayah dia ni juga adalah veteran perang pada Perang Dunia Pertama. Nama maknya pula Marion Ellen Robinson. Maknya pula serumah biasa je. Katanya John ni berketurunan Poland dan juga Denmark dan dia beragama Katolik. Jadi mereka sekeluarga berpindah daripada Poland ke Amerika Syarikat. Jadi masa John ni kecil, dia tak rapat sangat dengan ayah dia tau. Dia lebih rapat dengan mak dia dan juga adik-beradik dia yang lain. Sebabnya ayah dia ni kaki mabuk dan dia suka sangat pukul si John ni, pukul mak dia dan juga pukul adik-beradik dia yang lain. So memang diorang ni semua tak rapat dengan ayahnya. Katanya ayah dia ni selalu panggil dia bodoh dan selalu je banding-bandingkan dia dengan adik-beradik dia yang lain. Lepas tu dia tak sengaja pergi selerakkan komponen enjin kereta yang ayah dia dah kumpulkan dekat satu tempat. Masa tu ayah dia naik hantu, dia marah, dia mengamuk, dia pergi bantainya si John ni dengan tali pinggang. Jadi memang betul panas baran lah ayah dia ni. Setiap kali dia kena pukul dengan ayah dia, mak dia lah yang akan datang backup anaknya ni. Sampaikan si John ni digelar sebagai penakut, pengecut dan juga anak mak. Dan kononnya ayah dia ni cakap, budak ni kalau membesar macam gini, macam jadi anak mak macam gini, besar nanti jadi anak orang yang pelik lah ni. Tapi walaupun ayah dia kasar dengan dia macam tu, walaupun nampak macam ayah dia tu benci dekat dia kan, tapi dia tetap juga sayang dengan ayahnya ni. Malah dia rasa macam diri dia ni tak cukup baik lagi untuk ayah dia sayang dia. Nampaklah betapa sayangnya dia dengan ayah dia ni. Dia bukan menyalahkan ayah dia tau, tapi dia menyalahkan diri dia sendiri yang dia tak improve untuk jadi orang yang lebih baik lagi supaya ayah dia kagum dengan dia. Pada tahun 1949, masa tu si John ni umur 7 tahun. Ada orang pergi bagi tahu ayah si John ni yang John dengan kawan dia pergi buat gangguan seksual kepada seorang gadis. Masa ni ayah si John ni marah sangat. Lepas tu dia pergi ambil tali pencukur yang tali yang panjang yang untuk orang asal pencukur tu kan. Dia pergi bantainya John dengan tali tu. Sebenarnya pada tahun yang sama ada benda buruk yang jadi dengan John ni. Ada kawan kepada mak dengan ayah John ni datang ke rumah. Lepas tu dia buat pelecehan seksual kepada John. Tapi masa tu John tak bagi tahu kat siapa-siapa sebab dia dah tahu dah kalau dia bagi tahu ayah dia, mesti ayah dia akan salahkan dia. Jadi John ni daripada kecil lagi badannya tu agak berisi dan dia ada masalah jantung. Jadi semua sukan yang ada kat sekolah tu memang dia dikecualikan untuk menyertai.
Masa dia darjah 4, dia selalu pitam dan masa itulah dia selalu keluar masuk rumah sakit. Dan kadang-kadang sebab sawan. Pada tahun 1957 pula dia ada penyakit appendix. Jadi dalam umur dia 14 ke 18 tahun tu dia memang selalu ulang-alik masuk ke rumah sakit. Dan anggaran dia masuk hospital je lebih kurang setahun jugalah. Masa itulah penilaian akademik dia pun mula merosot. Ayah si John ni mati-mati cakap yang anak dia tu memalsukan sakit dia. Masa John tu terbaring atas katil hospital, ayahnya cakap John saja je buat macam tu sebab nak dapatkan simpati. Tapi ibu, adik-beradik dan juga kawan-kawan John ni memang percaya yang John tu memang sakit masa tu. Tapi sayangnya penyakit John ni tak didiagnosis dengan muktamad. Mungkin pada awalnya tu doktor bagi tahu yang mungkin anak dia ni ada penyakit appendix dan ayahnya ni tak percaya dan tak benarkan untuk buat rawatan susulan. Jadi penyakitnya tu memang tak didiagnosis secara terperinci lah sama ada betul ke appendix ataupun tak. Tak faham betul dengan bapak dia ni kan. Dah sah-sah dah anaknya tu terbaring dekat hospital, dekat katil hospital tu, dan ada doktor pula yang cek penyakit anak dia. Takkanlah doktor tu pun nak bersubahat juga, nak menipu juga. Ada salah seorang kawan John ni yang dekat sekolah menengah tu, dia cerita yang dia pernah nampak ayah John marah kat John tapi tak bersebab. Tak tahu kenapa tiba-tiba je nak marah. Kalau marah je tak apa tahu, tapi ini sampai dia pukul anaknya tu depan kawan-kawan dia. Dan masa tu dia nampak mak John ni cuba untuk menyelamatkan anak dia. Dan John ni pula tak melawan langsung tahu. Dia cuma angkat tangan untuk tahan pukulan daripada ayah dia. Pada tahun 1960, John ni mula melibatkan diri dengan politik. Dan sebenarnya masa tu dia baru berumur 18 tahun. Dia bekerja sebagai penolong kapten daerah untuk calon Parti Demokrat di kawasan kejiranan dia. Kalau orang lain mesti dah bangga habis kan. Lepas tu mesti pergi cerita ke orang lain yang anak dia ni dah berjaya macam tu. Tapi ayah dia ni tak tahu. Lagi dia kritik anak dia tu adalah sampaikan dia gelar John ni dengan gelaran Patsy, iaitu gelaran untuk orang yang senang diambil kesempatan. Lepas tu si John ni mula buat benda-benda yang menurut dia akan diterima oleh orang lain, yang mana perasaan yang dia tak dapat rasa daripada ayah dia. Pada tahun yang sama dia melibatkan diri dengan politik tu, ayah dia belikan sebuah kereta untuk dia. Tapi sebenarnya John yang bayar bulan-bulan tu, ansuran bulanan tu kan. Biasalah kalau dah beli kereta memang beberapa tahun jugalah dia akan bayar ansuran bulanan dia tu. Tapi setiap kali ayah dia marah dengan John sebab John ni tak dengar cakap dia pergi ambil kunci kereta tu, dia pergi sorokkan kunci kereta tu. Dia tak bagi John naik kereta. Padahal tu kan kereta John, dia kot yang bayar. Pada tahun 1962, masa John berumur 20 tahun, masa tu dia pergi buat kunci spare kereta dia. Yalah sebab ayah dia selalu rampas kunci kereta dia kan. Tak nak mengalah ayah dia ni. Dia pergi buka distributor cap yang ada pada kereta tu, lepas tu dia pergi simpan distributor tu selama 3 hari. Nekat. Ayah dia ni memang nak menang juga. Lepas ayah dia dah pasang balik distributor cap tu, John pergi ke Las Vegas, Nevada. Kat sana dia bekerja sebagai pemandu ambulans. Tak lama lepas tu dia dipindahkan dan bekerja sebagai petugas di Palm Mortuary sebagai pembantu rumah mayat. Masa kerja kat rumah mayat tu, dia tidur dekat atas katil kat belakang bilik pengawetan mayat tu. Jadi kerja dia adalah jaga mayat tu supaya tak bagi reput. Jadi adalah beberapa cara dia untuk tak bagi mayat tu cepat reput. Kalau zaman dulu dia orang akan guna rempah ratus macam tu, tapi sekarang ni dia orang akan guna ubat pengawetan arteri. Jadi John ni dia bekerja kat sana selama 3 bulan. Ada satu malam tu masa dia duduk sorang-sorang dalam bilik pengawetan mayat tadi, dia pergi panjat masuk ke dalam keranda yang ada seorang mayat lelaki. Lepas tu dia pergi peluk mayat tu dan juga dia pergi belai mayat tu. Sampailah dia tersedar dengan tindakan dia masa tu. Lepas tu esoknya tu dia telefon mak dia. Dia tanya, ayah marah lagi tak? Sebab dia nak balik rumah. Masa tu mak dia tanya ayah dia, boleh tak anaknya ni nak balik rumah? Dan ayah dia bagi. Hari tu jugalah dia balik ke Chicago. Lepas dah balik ke Chicago tadi, dia daftar masuk ke Northwestern. Lepas tu dia lulus pada tahun 1963. Dan dia jadi pelatih pengurusan di syarikat kasut. Pada tahun 1964, syarikat kasut tu pindahkan dia ke Springfield. Masa tu dia bekerja sebagai jurujual dan akhirnya dia dinaikkan pangkat jadi pengurus dekat tempat dia kerja tu. Pada bulan Mac tahun tu juga, dia bertunang dengan Marlene Myers, iaitu rakan sekerja dia dekat kilang kasut tadi. 6 bulan lepas tu, John dan juga Marlene ni dia orang berkahwin, iaitu pada bulan September 1964. Masa tu ayah Marlene ni dia belikan 3 buah kedai restoran KFC di Waterloo, Iowa. Jadi mereka pindah ke Waterloo dan mereka uruskan perniagaan KFC dekat sana. Masa John dan juga Marlene ni pindah ke Iowa tu, rumah dah tersedia dah.
rumah yang ayah Marlene tu kosongkan untuk mereka duduk. Jadi sebenarnya tawaran ni menguntungkan dia lah, sebab rumah dapat, perniagaan dapat, yang mana dia akan dapat sekitar 15,000 setahun. Tu belum lagi termasuk keuntungan daripada restoran tadi. Lepas dah pindah dan juga uruskan perniagaan dia tadi, dia ada buka satu kelab ataupun satu ruang kat bawah tanah tu untuk pekerja-pekerja dia lepak dekat sana, minum-minum dekat sana. Ruang tu sebenarnya disediakan macam agak mewah lah juga, sebab dekat ruang tu ada kolam renang tau. Dan masa tu pekerja John ni terdiri daripada perempuan dan juga lelaki. Biasanya ada anak muda lah yang berumur belasan tahun. Tapi katanya masa tu si John ni lebih tertarik dengan pekerja lelaki dia. Jadi si John ni dia akan bagi banyak alkohol kepada remaja lelaki tadi, dan dia akan buat pelecehan seksual kepada remaja tu. Masa tu kalau remaja tu menolak, lepas tu dia cakap lah, gurau je, saja je nak cek moral kau ada moral ke tak, macam tu. Pada Februari 1966, isteri John ni melahirkan seorang anak lelaki, dan pada tahun 1967 isteri dia melahirkan anak perempuan. Katanya masa tu hidup dia dah sempurna dah, semua benda dia ada. Tambah pula ayah dia datang dekat dia, minta maaf dekat dia sebab katanya dia salah menilai John. Dekat Waterloo tu juga dia ada join satu komuniti tempatan yang diberi nama JC. Jadi JC ni adalah untuk latihan leadership dan organisasi kesedaran sivik untuk mereka yang berumur 18 hingga 40 tahun. Katanya masa tu setiap kali meeting dia akan hidangkan KFC. Yelah, dia bos KFC kan. Okey, dia minta ahli-ahli lain panggil dia kolonel, dan pada tahun 1967 dia dah berjaya pegang jawatan naib presiden. Pada tahun yang sama juga dia berkhidmat sebagai lembaga pengarah. Sebenarnya John dan juga beberapa ahli JC yang lain terlibat dalam pertukaran isteri, pelacuran, pornografi dan penyalahgunaan dadah. Tak tahulah part mana kesedaran sivik yang diamalkan kat sini. Pada bulan Ogos 1967 dia dah menyerang seorang remaja lelaki berumur 15 tahun yang bernama Donald Voorhees. Donald ni adalah salah seorang anak lelaki kepada ahli JC tadi. Masa tu John ni pujuk Donald untuk ke rumah dia, dan dia janji untuk tunjuk filem pornografi dekat budak tu. Lepas tu John ni bagi alkohol, suruh Donald tu minum, dan dia buat seks oral dengan Donald ni. Beberapa bulan lepas tu dia buat benda yang sama dekat beberapa orang remaja. Ada seorang remaja ni dia pergi hasut budak ni untuk buat seks dengan isteri dia. Lepas tu dia ugut untuk buat seks oral dengan budak lelaki ni. Sebenarnya dia ada pergi tipu beberapa orang remaja tau. Dia cakap dia ditugaskan untuk melakukan eksperimen homoseksual, kononnya untuk kepentingan penyelidikan saintifik, dan dia akan bayar budak tu dengan $50. Dan budak-budak ni dia orang percaya dengan tipu muslihat John tu tau. Bila mungkin sebab dia orang yang ada pangkat, ada nama kan. Pada bulan Mac 1968, Donald ni dah bagi tahu ayah dia yang John ni serang dia secara seksual. Dan masa tu ayah Donald ni terus pergi laporkan benda ni kepada pihak polis. Lepas tu John ni kena tahan sebab melakukan liwat secara lisan kepada Donald dan cubaan untuk menyerang Edward Lynch yang berusia 16 tahun. Masa John dengar pendakwaan atas dia tu, dia nafikan semua dakwaan tu, dan dia minta untuk buat ujian poligraf ataupun lie detector. Hasil kajian tu menunjukkan yang John ni gugup dalam menafikan yang dia tu tak ada kaitan langsung dengan kedua-dua kes tu, dan dia cakap yang itu semua hanyalah bermotifkan politik. Kononnya orang nak jatuhkan dia lah. Masa tu juga ayah Donald tadi dia menentang habis-habisan atas pencalonan John sebagai presiden JC di Iowa. Tapi ada beberapa orang kawan John ni dia tetap juga percayakan John tau, dan mereka tetap juga sokong si John ni jadi presiden untuk JC tu. Pada 10 Mei 1968, John didakwa atas tuduhan meliwat. Pada 30 Ogos 1968 pula, John ni memujuk seorang pekerja dia yang bernama Russell Schroeder, yang mana budak tu berusia 18 tahun. Dia pujuk budak tu untuk pergi serang si Donald ni secara fizikal, sebab dia tak nak Donald ni datang ke mahkamah dan bagi keterangan untuk mendakwa dia dalam kes liwat tu. Dan sebenarnya kan masa tu John janji dengan Russell tu untuk bayar dia sebanyak $300 tau. Jadi Russell tu pun setujulah kan. Yelah, pada tahun tu $300 tu kira banyak lah. Jadi pada awal September, Russell ni dia pergi ajak Donald untuk pergi ke sebuah taman negara yang terpencil, kira jauh daripada orang ramai lah. Lepas tu dia pergi sembur mace dekat mata Donald, dan masa tu dia pukul Donald. Dalam duk struggle melepaskan diri tu, akhirnya Donald berjaya juga larikan diri. Dan masa tu lah dia terus pergi laporkan benda ni kepada pihak polis. Jadi Donald ni sebenarnya dia dapat kena pasal
pasti si Russell tadi. So dia boleh cam lah si Russell ni. Dan esoknya tu pihak polis berjaya tangkap Russell ni. Mula-mula si Russell ni tak mengaku yang dia dah pukul Donald tu. Tapi lama-lama lepas didesak, lepas diugut macam tu kan, barulah dia cakap memang betul dia yang pukul si Donald tu atas arahan John. Sebenarnya masa tu pihak polis ni pergi tangkap si John ni. Lepas tu dia tambah satu lagi cas dakwaan kepada John kerana menyerang dan juga menakut-nakutkan si Donald. Pada 12 September, John diperintahkan untuk menjalani penilaian psikiatri di Hospital Psychiatry University Iowa. Dua doktor yang periksa dia masa tu ambil masa dalam 17 hari. Barulah mereka buat kesimpulan yang si John ni ada gangguan kepribadian antisosial yang merangkumi ciri-ciri macam sosiopat dan juga psikopat. Katanya dia ni kalau buat terapi pun, kalau buat rawatan sekalipun, memang dah tak jadi apa dah. Memang takkan ada efek pada diri dia. Jadi kalau buat terapi masa tu pun macam sia-sia je. Dan dua orang doktor tadi cakap tingkah laku si John ni mungkin akan jadi konflik berulang dalam masyarakat. Maksudnya apa yang jadi sekarang ni mungkin akan jadi lagi nanti. Lepas tu doktor tadi juga cakap yang si John ni layak ataupun kompeten secara mental untuk diadili di mahkamah. Pada 7 November 1968, John mengaku bersalah atas satu tuduhan, iaitu tuduhan meliwat si Donald tadi. Tapi dia tak mengaku bersalah atas tuduhan meliwat pemuda lain ataupun membuat serangan seksual kepada pemuda-pemuda lain. Tapi dalam dadah mengaku tadi pun, dia sempat lagi tahu nak putar belik fakta. Dia pergi cakap yang si Donald tu menawarkan diri dia kepada si John ni. Jadi si John ni pun liwatlah si Donald tu sebab rasa ingin tahu dia. Macam pelik lah kan kalau si Donald ni memang gay, iyalah logik lah juga nak menawarkan diri macam tu kan. Okey, kenyataan dia tadi tak diterima dan juga tak ada siapa pun yang percaya. Lepas tu pada 3 Disember, si John ni disabitkan dengan kesalahan meliwat. Dia dijatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara dan dia dipenjarakan dekat penjara Anamosa. Pada hari yang sama dia dijatuhkan hukuman, isteri dia ni filekan penceraian. Dan isteri dia minta rumah tu, harta benda dan juga hak penjagaan anak-anak. Lepas sah bercerai, John tak pernah lagi jumpa dengan bekas isteri dia tu dan juga dengan anak-anak dia. Dekat penjara tu, John ni dapat reputasi sebagai banduan model. Sebab beberapa bulan je dia masuk situ, dia dah naik ke posisi tukang masak. Jadi dalam penjara tu juga, dia ada ahli JC banduan ni. Rupa-rupanya JC ni kat dalam penjara pun ada juga tau. Masa tu ramai gila yang jadi ahli dan juga menyokong si John ni. Daripada 50 orang je masa tu, dalam masa 18 bulan, dia boleh kumpul 650 orang sebagai penyokong dia. Kiranya karisma dia tu bukan calang-calang lah kan. Dia juga jadi orang yang mengawasi projek baik pulih keadaan bagi tahanan di penjara tu. Masa tu katanya gaji harian dia pun dah bertambah dah. Pada bulan Jun 1969, permohonan untuk pembebasan bersyarat dia tu ditolak. Jadi sebagai persiapan untuk perbicaraan parol dia yang kedua, pada Mei 1970, dia pergi belajar dekat sekolah menengah dan tamatkan sekolah menengah dia. Masa tu dia ambil 16 kursus dan pada November 1969, dia berjaya tamatkan sekolah menengah dia dan dapat diploma sekolah menengah. Pada Christmas 1969, ayah John tadi meninggal dunia sebab sirosis hati. Masa John dengar berita tu, dia rebah dekat lantai, lepas tu dia menangis teresak-esak. Masa tu dia merayu untuk hadir ke pengebumian ayah dia dengan diawasi oleh pegawai polis. Tapi rayuan dia tu ditolak. Pada 18 Jun 1970, mahkamah ni putuskan untuk buat pembebasan bersyarat selama setahun. Kalau dalam masa setahun ni dia bersikap baik juga, maksudnya dia akan dibebaskan selama-lamanya dan data dia punya kejahatan tu semua akan dilenyapkan. Jadi syarat yang dia kena patuh sepanjang percubaan dia tu adalah dia kena pindah ke Chicago dan duduk dengan mak dia. Dia juga kena pastikan yang pada pukul 10 malam je dia kena dekat rumah. Dia tak boleh nak merayau-rayau dekat luar lagi. Pada hari pembebasan dia tu, salah seorang daripada kawan JC dia ni namanya Clarence Lane, dia yang pergi ambil John tu dekat luar penjara. Jadi si Clarence ni sebenarnya sampai kesudah dia tak percaya yang John tu dah buat benda-benda jahat tu. Dan masa tu dia tetap percayakan si John ni. Lepas tu si John ni sedap sembang. Dia cakap, lepas ni aku tak akan masuk penjara lagi, lepas tu aku akan buat macam aku akan bina karier aku yang baru. Kiranya bangkit balik dekat Iowa tu. Tapi esoknya tu, dia terus pindah ke Chicago dan tinggal dengan mak dia. So plan untuk bina kerjaya dekat Iowa tu
Cuma plan je lah. Cuma macam nak sedap sembang dengan kawan dia je. Jadi John sampai ke Chicago tu pada 19 Jun 1960. Dan tak lama lepas tu dia dapat kerja sebagai tukang masak di salah sebuah restoran dekat sana. Sebenarnya pada 12 Januari 1971, John ni ditangkap dan juga didakwa atas serangan seksual kepada seorang remaja lelaki. Katanya John ni ajak budak tu ke kereta dia, lepas tu bawa balik ke rumah dia. Dan dekat sanalah John ni paksa budak tu untuk melakukan hubungan seks dengan dia. Tapi mahkamah terpaksa menolak aduan ni sebab budak lelaki yang jadi mangsa tadi, dia tak datang pada hari pembicaraan kes tu. Pada 22 Jun 1971, sekali lagi John ni ditangkap dan dia didakwa dengan serangan seksual yang teruk dan juga tingkah laku yang kurang sopan. Jadi sebenarnya masa tu ada seorang pemuda ni dibuat report. John ni datang ke budak tu dan dia tunjuk lencana polis dekat budak tu. Dia minta budak tu untuk datang ke kereta dia. Masa budak tu dah sampai kat kereta tadi, dia paksa budak ni untuk buat oral sex dengan dia. Tapi tuduhan ni ditarik balik sebab budak lelaki tu dia peras ugut si John ni. Kiranya mahkamah buat keputusan yang kenyataan budak ni tak boleh nak diterima pakai sebab dia dah buat ugutan kepada John. Jadi kes yang jadi dekat Chicago ni sebenarnya tak sampai dekat lembaga parole Iowa. Jadi pada Oktober 1971, 8 bulan selepas kejadian tu, pembebasan bersyarat John tadi berakhir. Dan sebulan lepas tu, semua rekod jenayah dia dimusnahkan. Lepas tu ibu John ni bagi bantuan keuangan pada dia untuk beli sebuah rumah dekat perkampungan. Perkampungan tu adalah perkampungan Norwich di Norwood Park Township, iaitu beralamat di 8213 West Summerdale Avenue. Jadi kawasan ni adalah kawasan yang tak ditakbir oleh Majlis Perbandaran. Kiranya kawasan yang agak-agak pedalaman lah. Jadi inilah tempat tinggal dia sampailah dia kena tangkap pada Disember 1978. Jadi kat sini jugalah dia buat semua pembunuhan bersiri dia. Katanya John ni dia tinggal kat rumah tu dengan mak dia dan dia ni suka sangat tolong jiran-jiran dia dengan bagi pinjam alat-alat pertanian, pembinaan dan macam-macam lagi lah. Jadi dia ni digambarkan sebagai seorang yang aktif dalam komuniti setempat. Antara tahun 1974 hingga tahun 1978, dia ada buat pesta musim panas. Beratus-ratus orang yang datang ke pesta dia masa tu, termasuklah ahli politik. Pada bulan Ogos 1971, dia bertunang dengan Carol Hoff, iaitu janda anak dua. Lepas bertunang je, Carol dan juga anak-anak dia tadi pindah masuk ke rumah dia. Jadi masa itulah ibu John ni pindah keluar daripada rumah tu dan pada 1 Julai 1972 mereka berkahwin. Pada tahun 1975, 4 tahun lepas mereka berkahwin, John bagi tahu isteri dia yang dia ni sebenarnya bisexual. Dan pada hari ibu tahun tu adalah hari terakhir mereka tidur bersama. John ni cakap dengan isteri dia, ini hari terakhir aku akan tidur dengan kau sebab aku ni sebenarnya bisexual. Lepas daripada tu, dia selalu balik awal pagi. Malamnya tu tak tahulah gaib ke mana. Alasan yang dia guna masa tu sebab dia banyak kerja. Masa tu isteri dia ni dah syak bukan-bukan dah. Dan lepas isteri dia nampak yang John ni bawa seorang budak lelaki ke garaj kereta dia. Lepas tu bini dia jumpa pornografi gay, dompet lelaki dan pengenalan diri lelaki kat dalam rumah tu. Masa itulah isteri dia ni naik angin dan persoalkan siapa budak-budak lelaki tu. Kenapa barang-barang budak lelaki tu boleh ada kat dalam rumah ni? Dan masa tu si John ni marah dekat isteri dia. Dia cakap, kau jangan masuk campur. Ini hal aku. Lepas pergaduhan besar hari tu, pada Oktober 1975, sekali lagi dia orang bergaduh besar. Katanya sebab isteri dia ni gagal seimbangkan buku cek. Sebenarnya dalam masa yang sama, dia ada sebuah syarikat. Jadi isteri dia ni ditugaskan untuk jaga akaun. Dan pergaduhan kali ni lah isteri dia ni nekat untuk bercerai. Masa tu John pun setuju. Tapi katanya mereka masih lagi tinggal bersama sampailah Februari 1976. Lepas tu isteri dia dapat rumah, lepas tu dia pindah daripada situ. Pada 2 Mac 1976 barulah mereka sah bercerai. Alasan untuk mereka tu bercerai sebab Carol ni dia tuduh si John ada hubungan dengan perempuan lain. Sebenarnya pada tahun 1971 John ni dia ada buka bisnes sambilan, iaitu bisnes kontraktor dalam bidang lukisan, dekorasi dan juga penyelenggaraan. Jadi dia buat kerja kontraktor sambilan ni dekat waktu malam. Paginya tu dia akan bekerja sebagai tukang masak. Mula-mula dia buat kerja yang ringan-ringan je, macam membaiki kerosakan yang kecil-kecil. Contohnya penulisan papan tanda, menuang konkrit dan juga menghias semula. Tapi lama-lama bisnes dia ni makin berkembang, sampaikan dia boleh buat kerja-kerja reka bentuk dalaman, pembentukan semula, pemasangan dan juga landscape. Pada pertengahan tahun 1973 tu, John berhenti kerja sebagai tukang masak tadi dan dia tumpukan sepenuh perhatian kepada bisnes dia. Dalam tahun 1975, masa dia bagi tahu isteri dia yang dia ni bisexual, dalam masa yang sama bisnes dia tu berada di kemuncak tau. Jadi masa tu dia bekerja 16 jam satu hari. Dalam bulan Mac 1977, dia jadi penyelia PE system dekat sebuah kedai ubat-ubatan. Masa tu dia buat 4 projek secara serentak.
memang maju betul lah. Sampaikan katanya masa tu dia selalu ulang alik ke luar negeri. Pada tahun 1978 tu, pendapatan tahunan dia je boleh cecah $200,000 tau. Pada tahun 1975 tu juga, masa kemuncak perniagaan dia tu, dia mula kenal dengan satu kelab badut. Di kelab badut ni biasanya akan buat persembahan dekat satu-satu acara untuk kumpulkan dana atau jadi sukarela untuk hiburkan kanak-kanak yang ada dekat hospital. Pada akhir tahun 1975, jadi masa ni dia dalam proses penceraian. Masa itulah dia mula join kelab badut tu dan dia cipta watak badut dia sendiri. Masa tu dia cipta watak badut Pogo the Clown, iaitu badut yang bahagia, dan juga watak Patches the Clown, iaitu watak badut yang lebih serius. Jadi badut ni sebenarnya bukanlah satu pekerjaan sebab dia jarang dapat bayaran. Sebab kelab badut ni sebenarnya pun banyak buat kerja-kerja amal kan. Katanya John ni dia seronok buat kerja ni walaupun dia tak dibayar sebab dia rasa macam dia kembali ke zaman kanak-kanak. Jadi korang tahu kenapa dia dikenali sebagai killer clown? Sebab sepanjang dia jadi badut itulah dia cipta pembunuhan-pembunuhan dia. Jadi sebahagian besar daripada pekerja-pekerja business kontraktor dia tadi adalah daripada kalangan student, pelajar-pelajar sekolah menengah yang muda lagi. Jadi John ni selalu suruh pekerja dia untuk melakukan hubungan seks dengan dia, atau dia akan paksa budak-budak tu untuk layan nafsu dia sebagai balasan kalau pekerja dia tu minta pinjam kereta ke, minta pinjam duit ke, ataupun dia akan tawarkan kenaikan pangkat. Jadi si John ni sebenarnya dia ada pistol tau, dan dia selalu ugut budak-budak tu guna pistol dia. Dia akan cakap macam ni, kau tahu tak, senang je kalau aku ambil pistol ni, lepas tu bunuh kau, dan tak susah pun untuk aku buang mayat kau. Macam tu dia pergi ugut, dan budak-budak tu masih lagi belasan tahun, memang dia orang takut lah kan. Pada tahun 1973, sebelum dia bercerai dengan isteri dia, John dengan salah seorang pekerja dia, remaja lelaki, dia orang pergi ke Florida sebab dia orang nak tengok harta tanah yang John ni beli dekat sana. Masa malam pertama dia orang sampai dekat Florida tu, John ni pergi rogol budak tu dekat bilik hotel mereka. Lepas balik ke Chicago, budak lelaki tadi pergi ke rumah John, lepas tu pergi pukul John dekat sana. Masa ni si John ni tak bagi tahu lagi isteri dia yang dia tu bisexual. Masa ni dia pergi tipu isteri dia, dia cakap yang budak tu datang pukul dia sebab dia tak nak bayar kerja budak tu. Sebab budak tu buat kerja yang tak berkualiti, so dia tak nak bayar. Bulan Mei 1975 pula, John ni pergi upah Anthony Antoniucci yang berusia 15 tahun. Dalam bulan Julai 1975, John ni dia pergi ke rumah Anthony tadi dan dia pergi minum-minum kat sana dan dia orang tonton video heteroseksual. Lepas tu John ni pergi serang Anthony dan dia gari tangan Anthony. Lepas tu John ni keluar daripada bilik tu untuk cari sesuatu. Jadi ada sebelah gari dekat tangan si Anthony tu longgar tau. Sampaikan Anthony ni berjaya lepaskan diri. Dan Anthony ni sebenarnya adalah ahli gusti dekat sekolah dia. So lepas dah berjaya lepaskan diri tadi, dia tengok John tu masuk ke ruang tu balik, dia terus pergi tekam dekat John tu. Masa itulah mereka bergelut, bergusti bersama-sama. Dan Anthony berjaya merampas kunci yang ada pada John. Dia buka gari dia masa tu dan dia pergi gari tangan John pula. Masa kena gari tu, si John ni ugut Anthony tadi. Tapi lama-lama dia jadi calm down sendiri, dia tenangkan diri dia dan dia cakap, kalau kau lepaskan aku akan pergi daripada sini. Lepas tu Anthony pun lepaskanlah John ni. Masa John tu nak pergi daripada rumah tu, dia cakap macam ni, bukan kau je yang berjaya lepaskan diri. Aku memang sengaja longgarkan gari tu. Maksudnya, dia memang nak ada perlawanan daripada mangsa dia. Pada 26 Julai 1976, masa ni John dah bercerai. Masa tu dia ajak David Cram yang berusia 18 tahun untuk bekerja dengan dia. Masa tu David tengah jalan kaki di Elston Avenue. John ni nampak David tadi, lepas tu dia cakap, kau nak kerja dengan aku tak? Aku ada kerja kosong. Jadi petang tu juga, David mula kerja dengan si John ni. Pada 21 Ogos, David pindah masuk ke rumah John. Esoknya tu, diorang minum alkohol untuk sambut hari jadi si David ni yang ke-19 tahun. Masa tu, John ni dia pakai baju badut, konon-kononnya nak meraihkan hari lahir si David tu lah. Dan dia pakai baju badut yang watak pogo. Jadi watak pogo ni watak yang bahagia. Lepas tu dia buat tipu helah supaya David ni pakai gari. Kiranya David ni gari tangan dia sendiri. Dan masa tu John cakap, aku akan rogol kau. Lepas tu apa lagi, David ni gelabah lah kan. Dia pergi tendangnya muka John tu dan dia berjaya lepaskan diri. Sebulan lepas tu John ni muncul lagi dekat bilik tidur si David tadi.
dia rancang untuk rogol David malam tu. Jadi masa tu dia berdiri dekat depan pintu bilik David tu dan dia bercakap dengan nada yang creepy tau. Dia cakap macam ni, "Dave, kau memang tak kenal ke siapa aku? Lebih baik kau bagi apa yang kau minta." Masa tu David ni tetap juga menolak dan John tu beredar daripada bilik tadi. Masa dia beredar tu sempat lagi tau dia cakap macam ni, "Kau ni tak menyeronokkan lah." Dia fikir orang lain tu enjoy macam dia, enjoy dengan harassment yang dia buat tu. Pada 5 Oktober, David tadi keluar daripada rumah John dan juga dia berhenti kerja dengan John. Tapi katanya ada beberapa ketika tu dalam masa 2 tahun dia tetap juga kerjalah on off dengan John ni. Tak lama lepas David ni pindah keluar daripada rumah tu, John ni ajak pula seorang budak lelaki yang berusia 18 tahun namanya Michael Rossi untuk tinggal dengan dia. Politik dia masa tu boleh tahan jugalah sampaikan dia dapat gelaran Kapten Daerah. Lepas tu, dia dilantik sebagai pengarah perbarisan Hari Perlembagaan Poland tahunan di Chicago. Dia mengawasi acara tahunan dari tahun 1975 hingga 1978. Jadi dalam perarakan tu, dia bergambar dengan First Lady Rosalind Carter. Dan perarakan ni sebenarnya memalukan Perkhidmatan Rahsia Amerika Syarikat. Sebab dalam gambar tu nampak yang John Gacy ni dia pakai satu butang ada lambang S. Jadi butang tu bermaksud seseorang yang diberi keizinan khas. Maksudnya seseorang yang berkepentingan lah. The end. Belum lagi. Kan saya dah cakap cerita ni panjang sangat, panjang gila. Sebab itulah saya terpaksa buat 3 episod. Korang boleh tahulah betapa panjangnya cerita ni. Sebab satu episod ni pun dah berapa minit dah korang tengok ni kan. So saya harap korang tak jemulah nak dengar cerita ni. So part 1 ni saya dah ceritakan biodata dia sebagai seorang killer clown ni. Part 2 nanti saya akan ceritakan tentang pembunuhan ataupun kejahatan yang dia dah buat. Dan saya akan ceritakan secara terperinci macam mana dia melupuskan mayat-mayat tu. Okay guys, terima kasih sebab korang dah tonton video ni dan korang dah tonton sampai ke saat ni. Maaf kalau ada yang terkurang daripada saya dan maaf juga kalau saya ada menyentuh sensitiviti setengah individu. Marilah kita sama-sama memotivasikan diri kita untuk pilih jalan hidup yang lebih tenang, aman, damai. So kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, komen, share dan juga subscribe. Sebelum saya say bye-bye, korang jangan lupa untuk dapatkan produk-produk yang ada kat belakang ni. Dan juga terima kasih banyak-banyak sebab korang dah supporting habis, support saya sampai saya dapat berapa sekarang? 10k. Anyway, thank you guys sebab dah support saya dan we love you all. So, jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.